Ada. Tak ada pun. Tak jumpa. Ada jumpa tak? Jumpa. Ada. Yang mana ada tu ada. Tolong tekan je. Semua kena tekan. Kalau tak okey. Jumpa. Okey, dah record dah. Yang mana? Okay, semua dah allow Ha? Okey. Elah macam Untuk kehadiran 19 saja. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, dah bersedia dah? Dah. Okey. Okey, sebelum kita nak meneruskan kita okey, bila cikgu cakap kamu offkan mic kamu. Nanti bila kamu nak bercakap, kamu on mic kamu. Boleh? Boleh. Okey. Bila kita sebelum kita nak pergi kepada topik kita pada hari ni, okey, homework kita pun sama kita nak bincang. Pertama sekali cikgu nak bagi tahu kamu, cikgu nak maklum kat kamu bahawa guru matematik kamu nanti akan ada 2 orang. Okey. Satu cikgu Afza, cikgu praktikum. Dia juga akan mengajar kamu. Okey. Jadi cikgu akan bagi dia kelas untuk mengajar topik topik yang pertama lah, topik besar yang pertama tu nombor dan operasi. Okey, dan cikgu akan ambil bila kita buat perjumpaan minggu depan, cikgu akan mula dengan pecahan. Okey, topik cikgu akan ambil pecahan. Okey, untuk kelas yang lain satu tu kamu dengan cikgu Afza. Tapi cikgu ada juga dalam Google Meet ke apa, cikgu turut serta juga. Boleh Sebab dia cikgu praktikal, dia ambil sekejap je. Okey, baik. Macam semalam, dia ada bagi kat kamu slide presentation, betul? Betul. Bundar, kan? Ya. Kamu tengok tak? Tengok. Bagus siapa yang tengok. Siapa yang tak tengok, tolong tengok, okey? Topik bundar. Lagi satu pesan ni, siapa yang tak tulis kehadiran lagi, tolong tulis dekat bahagian chat tu. Sekejap lagi terlepas pandang pula. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan bincangkan kita bincang buku teks dulu lah dan latihan sekejap lagi kalau kita sempat kita akan bincangkan. Boleh? Okey. Okey, sekarang ni kita tengok buku teks. Okey. Semua masing-masing buka buku teks. Iya. Okey, cikgu pun akan tunjuk buku teks juga. Cikgu, aku Nak salah apa you? Sat. Okey, buku teks muka surat 6. Kita tak belajar lagi, rasanya cikgu tak sentuh lagi. Banding dan susun nombor. Betul tak cikgu tak sentuh lagi? Betul. Cikgu tak sentuh lagi. Okey, kita tengok. Banding dan susun nombor. Semua boleh tengok? Semua boleh nampak? Teks. Okay, saya tunjuk jugalah siapa yang tengok skrin dekat tak ada buku teks ke. Dia duduk kat line ke, dia boleh tengok lah. Nampak tak skrin yang cikgu share ni? Nampak. Okey. Banding dan susun nombor. Kita tengok nombor 1 yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak. Okey, Iban ada di Sarawak Lawas, apa tu kita nak sebut nombor apa tu? Tolong set Nurul Ain Adawiyah. Ada Ain Adawiyah? Sebutkan cikgu set nombor ni. Macam mana nombor ni disebut? Ni. Nombor ni macam dia sebut nombor ni. Macam mana kita sebut nombor ni dalam perkataan? Nurul Ain Adawiyah. Ada tak? Ke dah keluar dah?
Dia kali. Okey, kita sebut. Tak apalah kalau tak sebut. Kita sebut 1,105. Okey. 1,105. Di Lubuk Antu. Oh, nama tempat tu. Lubuk Antu. Okey, Lubuk Antu cikgu nak siapa cikgu nak Hadif lah, Hadif. Tolong sebut saya kat cikgu. Nombor ni dalam perkataan. 24,712. Pandai. 24,712. Ni. Okey, seterusnya. Saya. Bintulu. Okey, Bintulu cikgu nak. Saya. Cikgu nak. Saya cikgu saya. Cikgu nak Hidayah lah. Tak apa, nanti semua isi lah. Hidayah. Ya. Berapa Bintulu ni? Di Bintulu ni sebut dalam perkataan ada berapa orang? 7. Allah, Hidayah cikgu tak dengar suara Hidayah. Kuat sikit macam mana kuat suara cikgu ni. Kuat sikit. Ni, dia orang boleh datang 12 hari sebelum. Kan Hidayah kan? 2 hari perjalanan kau tu juga. Okey, siapa nak bantu Hidayah? Saya. Marisa. Marisa ada tak Marisa? Saya. Okey, sebut Marisa. 75,141. Okey, bagus. 75,141 dan di Sibu cikgu nak Zaril. Zaril sebut set Zaril berapa ni dalam perkataan? Zaril. Ada tak Zaril? 69,711. Okey, betul. 69,711. Okey, ini adalah bilangan 4 daerah di Sarawak penduduk Iban. Okey, kita tengok. Antara Bintulu dan Sibu, okey, dia nak suruh kita buat perbandingan, okey. Antara Bintulu, mana Bintulu? Ni, yang ni. Bintulu dengan Sibu ni, dua ni dia suruh buat perbandingan. Penduduk Iban yang manakah lebih banyak? Dia tanya lebih banyak. Lebih banyak ni maksudnya nombor ni Bintulu. banyak. Bintulu. Banyak. Mestilah lebih banyak. Okey, kemudian yang ni dia buat, dia tulis. Okey, dia tulis ni Bintulu 75,141. Kemudian dia tulis pula Sibu 69,711. Dia buat perbandingan dua nombor ni. Apabila kita nak buat perbandingan, pertama sekali kita tengok nilai tempat 10,000. Kita tengok 10,000. 7 dengan 6, siapa lagi besar? 7 ke 6? 7. So secara automatik kita tahu apa? Di penduduk di Bintulu lagi ramai. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Kita nak buat perbandingan, kita kena tengok. Kita tengok yang depan sekali, iaitu 10,000. Yang mana ya kalau dia kata lebih besar, lebih banyak, maknanya kita kena ambil nombor yang banyak. Kalau dia kata nombor lebih sedikit, kita ambil nombor yang sedikit. Jelas kat situ? Jelas. Jelas tak? Jelas. Kita tengok pula kita tengok. Jelas. Okey, kita tengok B pula. Okey, B. Susun keempat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, apa maksud tertib menaik tu? Dari kecil ke besar. Pandai. Menaik tu maksud dia dari kecil ke besar. Jadi kita susun dulu. Okey, mari cikgu tunjuk. Okey, kita tengok nombor ni. Kita tengok yang kat atas ni. Boleh tak? Okey, antara Lawas
Lubu, antu, bintulu, sibu. Siapa yang paling ramai? Bintulu. Ini yang pertama kita nak kena tulis paling banyak. Kemudian, sorry. Kita nak susun secara menaik. Betul tak menaik? Menaik maksud dia, menaik. Kita kena ambil nombor yang kecil ke kecil ke besar. Okey, kalau menaik, okey kita kena ambil kecil K. Kecil ke Besar. naik. Kecil ke besar. Kita ambil dulu. Dan kita tengok yang sini. Yang mana paling sikit? Lawan. Siapa paling sikit? Lawan. Lawan. Jadi sebelum kita nak buat susun dia, kita tanda dulu. Kalau main latihan kita buat macam tu. Kita tanda dulu. Yang ni yang pertama. Kita letak ni nombor pertama. Okey. Kemudian lepas tu siapa lagi sikit? Lubuk antu. Lubuk antu kita letak yang kedua. Kita nak tulis yang kedua. Antara bintulu dengan sibu siapa lagi sikit? Ibu. Pandai kita letak sibu. Yang paling banyak adalah bintulu. Jadi kita tahu kalau kita nak susun menaik mesti daripada kecil ke besar. So ambil nombor satu yang paling kecil. Jadi kita tulislah 1105. Okey, kita letak koma. Kemudian yang kedua 24,712. Kita tengok dia tulis macam mana? Kat bawah tu. Dia buat macam ni. Ni kita tengok jawapan ni. Tertib menaik ni, nampak tak? Dia tulis ni, nampak tak yang cikgu bulat ni? Nampak? Ini tertib menaik. Kalau dia tanya tertib menurun, macam mana kita nak buat? Jadi kita terbalikkan. Yang kita terbaliklah 75,000 duduk depan. Macam tu. Kita terbalikkan dia. Pandai. Okey, kita tengok muka surat 7 pula. Semua tengok muka surat 7 pula. Okey, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Galah panjang. Siapa biasa main permainan galah panjang ni? Saya. Siapa tak biasa main tu cuba tanya mak dan ayah kamu. Galah panjang macam mana nak main? Seronok sangat. Okey, lompat tikus. Tak pernah. Lompat tikus saya pun tak pernah. Macam mana lompat tikus? Galah panjang mana? Lompat tikus nanti kita tanya cikgu PJ. Macam mana kita nak lompat tikus, permainan tradisional lompat tikus, ataupun nanti awak google je dekat YouTube. Permainan tradisional lompat tikus, macam mana? Okey, lompat getah. Siapa pernah lompat getah? Tak pernah. Tak pernah. Okey, seronok lompat getah ni. Siapa yang dulu-dulu kalau suka lompat getah mungkin boleh lompat tinggi. Okey, batu seremban. Pernah. Batu seremban ramai yang pernah. Okey, bilangan kanak-kanak yang suka galah panjang ni. Okey, cikgu sebut nama lah. Sebut kat cikgu. Siapa? Iris ada tak Iris? Iris ada Iris? Tak ada? Kalau Iris tak ada, siapa nak sebut nama galah panjang ni ada berapa bilangan kanak-kanak? Saya. Okey, saya tu siapa? Saya. Okey, Adam lah, Adam. Adam. Galah panjang. Adam. Sebut bilangan dia, cikgu. Ya, sebut bilangan dia. 15,367. Pandai. Okey.
Kemudian lompat tikus cikgu nak Idina ada tak Idina? Ayu? Okey, 13,719. Okey, lompat ketah pula Aisyah Amani. Saya 15,202. Pandai. Kemudian yang akhir sekali Batu Seremban. Nurul Syahirah ada tak? Istina Nasrullah. Saya Sebut. Sebut nombor di dalam perkataan. cikgu. Ya? Saya nak cakap Cakaplah. tu Seremban lah. Batu Seremban. 14,419. Okey, pandai semua. Okey, baik. Ini kamu dah tahu dah permainan dan juga bilangan kanak-kanak. Sekarang ni soalan tanya, nyatakan permainan yang kurang diminati. Kurang diminati ni maksud dia apa? Nombor paling besar ke nombor paling sedikit? Sedikit. Kurang diminati tapi dia bagi antara lompat tikus dan batu seremban. Lompat tikus dengan batu seremban. Yang mana yang kurang dimiliki? Lompat tikus. Lompat tikus. Okey. Cikgu pun tak tahu lompat tikus macam mana ke nama dia macam lompat katak. Orang lompat tikus kot. Ni lompat tikus. Tak tahulah macam mana. Okey, nanti kita cuba. Waktu kita PJ nanti boleh PJ kita cuba lompat tikus. Okey, buat perbandingan tak ada masalah. Saya rasa kamu dah pandai. Okey, kita cuba tengok yang ni, yang kotak yang orange ni. Okey, 10,000 tengok satu-satu. Bila kita nombor depan sama, kita akan pergi kepada ribu. 3 dengan 4. Kita tengok soalan. Dia nak kurang diminati. Maknanya kita kena ambil nombor yang lebih kecil. Kita kena ambil nombor 3 yang lebih kecil. Maknanya inilah jawapan dia, iaitu lompat tikus. Boleh ke? Boleh ke? Okey, kita tengok muka surat berikutnya. Okey. Ada lagi ni. Sorry. B. Susun nombor dalam tertib menurun. Okey. Tertib menurun macam cikgu cakap lah tadi. Tadi cikgu kata menaik kan? Kalau menurun ni menurun. Menurun kita nak susun macam mana? Daripada besar ke kecil. Kita kena pasti dulu nombor yang paling besar iaitu 15,367 kepada nombor yang paling kecil iaitu 13,319. 13,319. Okey, boleh ke? Okey, kita tengok muka surat berikutnya pula iaitu muka 8 kot. Betul tak 8? Betul 8. Baik, muka surat 8. Okey, dia bagi kat kita. Boleh bersedia tak? Okey, 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Dia susun tertib menaik. Tertib menaik ni maksud dia daripada kecil kepada besar. Okey. 40,298. Kemudian 52,173. Satu kad tu dia selepas tu kad K. Tak tahu nombor apa. Dia nyatakan K saja. Dan yang terakhir 59,000. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Siapa nak jawab soalan ni? Ray ke Kim ke Rina? Siapa yang betul? Siapa yang betul? Siapa yang betul? Rina. Okay,
Lagi siapa lagi jawab? Okey, awak tengok nombor sebelum kad K ni, 52,173. Kalau yang Ray 52,171. Ai, 71 dengan 73, 71 ni besar ke daripada 73? Kecil. Jadi Ray ni tak. Ray ni bukan. Kita tengok Kim pula. 54,000. Oh yang ni baru 52. Yang ni 54, maknanya Kim ni pun betul. Kita tengok Rina pula. Oh Rina yang ni baru 52. Yang ni 58. Yang akhir sekali 51. Oh Rina pun betul. Maknanya ada dua orang yang kemungkinan memegang kad yang betul. Okey. Kemudian kita tengok nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59. Okey, kamu tengok dia punya apa panggil? Garis nombor. Ni garis nombor ni. Okey, garis nombor ni dah tengok dah kedudukan dia kat mana. Baik. Seperti biasalah. Okey. Nak uji diri nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ini dibuat dalam buku M1. Okey, baik. Kita akan bincang pada hari Jumaat minggu depan. Bila nak bincang? Hari Jumaat minggu depan. Bila saya tengok jadual kelas kamu, saya ada kelas dengan kamu. Oh, apa dari semasa ke semasa saya akan bagi tahulah. Takut ada jadual lain ke apa kan. Nanti cikgu dah beritahu lah, tapi minggu depan lah. Minggu depan baru cikgu nak bincang. Tulis dalam buku M1. Baik. Okey. Boleh ke? Jelas tak macam mana kamu nak bandingkan nombor yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil? Boleh ke? Boleh. Boleh lah. Boleh. Ada tak yang ada masalah? Ada tak yang ada masalah? Tak ada. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey, kalau nanti kalau kita bincang, masa kita bincang awak tak faham, time tu kita boleh faham balik. Okey? Baik, kita tengok pula yang muka surat berikutnya. Okey, kita tengok muka surat berikutnya iaitu muka surat apa tu? 9. Iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Okey, apa tu nombor genap? Apa tu nombor ganjil? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Nombor genap. Nombor genap. Nombor genap. Nombor yang boleh. Okey. Nombor genap nombor apa? Nombor genap ni Nombor kita genap tengok. Kita tengok. Nombor genap ni ada nombor ganjil. Tengok kat sini. Mula dengan 1, 3, 5, 6, 9, 11. Itu nombor ganjil. Kalau nombor genap, okey. Nombor genap senang je sifir 2 kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nombor genap. Boleh? Ingat nombor genap akan tahu nombor ganjil. Okey. Okey, cikgu nak bagi tahu yang baru masuk jangan lupa isi kehadiran. Isi apa? Kehadiran. Okey, baik. Baik, kamu ingat nombor genap, automatik kamu akan tahu nombor ganjil. Boleh ke? Okey. Yang nombor genap atau nombor ganjil, 13 ataupun 18. Macam mana kita nak tahu 13 18? Cikgu, nombor ganjil tu. Nombor ganjil ni nombor yang bukan nombor genap. Nombor genap kita tahu 2, 4, 6, 8, 10. Nombor ganjil bukan nombor sifir. Ada belakang 2, ada belakang 4, ada belakang 6, ada belakang 8 ni kalau itu adalah nombor genap. Nombor genap ni kalau kita bahagikan dengan 2,
dia tak akan ada baki. Boleh ke? Kalau nombor ganjil, ingat nombor ganjil ni start bertiga, 1, 3, 5, 7. Itu nombor yang selain daripada nombor genap adalah nombor ganjil di mana kalau kita bahagi dia ada baki. Boleh kat situ? Boleh. Boleh. Macam mana kita nak kenal? Okey. Nombor 3 bukti nombor 32 kalau kita bahagi nombor ganjil ni, kalau kita bahagikan dengan 2 dia akan dapat baki. Alah senang je nak kenal dia. Okey, tengok nombor ni. Contohnya dia tanya nombor 32. Tengok dekat skrin cikgu tunjuk ni. Kamu tengok, jangan tengok nombor 3. Kamu tengok yang store. Nilai tempat store. Kamu tengok yang belakang. Oh, belakang ni 2. 2 ni adalah nombor genap. Jadi nombor semua ini 32 ni adalah nombor genap. Boleh macam tu? Faham? Faham. Yang saja. Ya tak? Contohnya 85. Okey, cikgu bagi ni. Tengok skrin yang cikgu tunjuk ni. 85. Tak payah duk tengok lepas 8. Tengok yang so. Tengok so, oh 5. Ini adalah nombor ganjil. Jadi maknanya 85 ini akan menjadi nombor Ganjil. nombor ganjil. Boleh ke? Boleh. Kita tengok yang belakang saja. Kita tengok nilai tempat so tu. Okey, kita pergi ke muka surat berikutnya iaitu muka surat cikgu laju sikit lah sebab cikgu rasa macam mudah muka surat 10 tapi tak tahu kalau kamu rasa susah. Okey, sepatutnya kita akan buat aktiviti macam ni tau bagi ingat dalam kelas bersama-sama kawan. Tapi tak apa, kita hold dulu, nanti bila masuk sekolah pada 8 Mac kita akan buat aktiviti ni. Boleh ke? Boleh. Bagaimana? Okey. Boleh. Adakah ada soalan ditanya? Ada berapakah nombor ganjil dari 6,020 hingga 6,030? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Tahu. Tak tahu? Okey, cikgu tunjuk siapa yang jawab tak tahu tu. 6,020 hingga 6,030. Dia tanya berapa nombor ganjil. Baik, tengok cikgu buat macam mana. Okey, Sat. Okey. Okey, tengok sini. Umur siapa lah ada burung tu. Okey, dia kata dia mula dengan 6,020. Lepas tu 6,021. 6,022. 6,023. 6,024. 6,025. 6,000. 26. Tengok dulu nak apa dia? Yang ni tak ada apa. Nampak tak? Nampak. Tengok dulu cikgu ajak. Okey, set. 28. 6,000. 6,029 dan akhir sekali 6,030. Soalan tanya berapa nombor ganjil, betul? Jadi kita kena tengok yang belakang. So dia, oh ini ganjil lah. Ini 1. 2 ni ganjil ke? Bukan. Nombor genap bukan. 3 ni? Oh 3 ni nombor ganjil jadi ada 2 lagi dah. 4 ni? Nombor genap ni nombor ganjil. Oh bukan. Nombor genap. 5 ni? Nombor ganjil.
Nombor ganjil. Lagi 3. Lagi 6 ni? Nombor genap. Nombor genap. Tak ada 7. Nombor ganjil. Ganjil. Lagi 4. 8. Nombor genap. Genap. 9. Nombor ganjil. Ada 5. Ganjil. Jadi ada berapa nombor? 5. 5. Ada 5 nombor ganjil. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Sifar ni Boleh. kita kena nombor genap lah. Sifar kan? Sifar bahagi pun jadi sifar kan? Okey, mana tahu tadi? Boleh ke? Boleh faham ke tidak? Faham ke Boleh. tidak? Okey. Jadi kamu dah faham ni, kamu nak buat ke lagi latihan uji diri ni? Tak Nak buat tak? Amboi. Nak. Bukannya cikgu bagi hari ni esok cikgu nak. Cikgu bagi hari ni minggu depan tu baru cikgu nak. Baru kita bincang. Boleh nak? Kita buat lagi ni boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Jom. Jadi kita tengok muka surat apa nama? Ni latihan ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Kita jadikan dia sebagai latihan juga. Buat dalam buku M1 juga. Cikgu, uji diri yang surat 10 tu ah. Ya, muka surat 10 pun buat. Muka surat berapa tadi? 8. Muka surat 8 pun buat. Boleh ke? Boleh. Nampak banyak-banyak kan? Tapi sedikit. Kamu tak perlu salin soalan ni, kamu boleh buat jawapan saja. Janji kamu faham. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi ke pola nombor. Laju sangat ke cikgu ajak? Tak. Okey, kita tengok pola nombor. Apa tu? Laju. Apa tu pola nombor? Okey? Pola nombor ni maksud dia tertib. Maksud dia menaik ke, kita susun dia menaik ke secara menurun ke secara sama banyak. Contohnya yang nombor 1 ni kita tengok dia punya apa panggil dia? Garis nombor. Okey? Garis nombor mula tengok 28,010. Kemudian 28,016. Oh dia naik 6. Kemudian 28,022. Oh dia naik 6 juga. 28,028. Oh dia naik 6. Maknanya pola nombor dia adalah kita kata menaik 6. Itu kita panggil pola nombor. Boleh ke? Boleh. Kalau yang macam ni kan. Kalau yang macam ni pun kita kata pola nombor dia apa tau. Kalau contohnya kita dah ringkas lah 1, 2, 3, 4. 1 nak pergi 2 tambah 1. 2 nak pergi ke 3 tambah 1. 3 nak pergi ke 4 pun tambah 1. Jadi pola nombor untuk nombor di atas yang cikgu tulis ni adalah menaik 1, 1. Itu adalah pola nombor yang cikgu tulis tu. Jelas tak? Jelas. Tak Jelas. 1. Okey, ni contoh cikgu bagi. Okey, kita tengok pula yang bawah tu. Yang bawah pun dia punya garis nombor tu. Mula-mula dia tulis, dia kata, dia susun ni yang B ni. Oh dia menurun 7. Dia tak semestinya menaik. Dia tengok, dia susun, lepas tu kita tahu pattern dia macam mana. Oh pattern dia semakin kecil. Bila dia semakin kecil maksud dia menurun. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Ni dia susun ni. Okey, dia susun mula-mula 10,017. Lepas tu pergi 10,010. 10,000 3. 10,000 macam tu. Jadi perbezaan antara yang ini dan kotak ni adalah 7. Dia tolak 7.
Bila dia tolak 7 tu maksud dia menurun 7. 10 pergi ke 3 pun sama juga tolak 7. Kita nak tahu pattern, senang je tau. Tak senang kat mana? Kita tengok yang 2 ni 10 sama kan? Yang ni pun 10 kan? Jadi kita tak payah tolak, kita tolak nombor tak sama. Oh ni 17, ini 10. Yang ni 10. Yang ni 17. Yang ni yang tak sama. Jadi kita tolak je lah 17 tolak 10. Okey, jadi beza dia adalah 7. Tu sebab tu cikgu kata menurun 7. Lepas tu ambil pula nombor yang belakang ni. Ini 2 digit kamu ambil 10. Yang ni sifar 3. Sebab apa tahu kita tak ambil yang depan ni? Sebab dia adalah sama. Semua ada nombor ni 1 sifar-sifar. Yang ni pun ada 1 sifar-sifar. Yang ni pun ada 1 sifar-sifar. So dia sama. Bila dia sama kita ambil nombor yang tak sama je kat belakang ni. Maknanya 10 tolak dengan sifar 3. Dapat juga 7. Cuba yang ini. Antara 10,003 dengan 9,996. Yang ini kita kena tolak semua nombor. Contohnya 10,000. Nak tahu dia punya pattern nak tahu dia punya pola dia. 3. Tolaklah dengan 9,996. Tolak. Kamu akan dapat juga 7. Macam itulah. Yang ni nombor 9 ada, ini 9 ada, 9 pun ada. Jadi kita ambil nombor ni je. Nombor 96 tolak dengan nombor 89. Kalau yang nombor sama kita tak payah tolak. Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Boleh tak jelas? Cikgu bimbang, cikgu syok seorang-seorang pula. Okey, kita tengok pula yang ketiga ni. Apakah pola nombor di atas? Okey, mula-mula dia kata, dia susun kat kita. Okey, mula-mula dia bagi nombor ni kan. Lepas tu, budak ni susun ikut tertib menaik. Okey, awak perasan tak yang belakang semuanya sama. 730. Yang ni pun 730. Yang ni pun 730 ya. Sebelahnya pukul 11.30 kan? Yang ni, apa dia? 11.30 kan habis? Maksudnya. Kelas saya sampai pukul saya baru tengah mengajar, awak tanya bila habis. Kelas saya sampai pukul 12. Saya nak habis dah ni. Okey. Yang ni, yang ni pun sama. Awak tengok Awak tengok ni 730. Semua sama. Semua nombor ni semua ada 730. Jadi nombor yang sama kita tak payah. Kita tak perlu tengok. Kita nak tahu pattern kan, nak tahu dia pula. So tak payah kita tengok. Kita tengok je yang tak sama ni. Yang ni 10, yang ni 20. 20 apa? 10. Yang 3 ni walaupun kita tak tengok tapi kita tahu dia adalah tempat ketiga, sifar. Jadi maknanya dia pola nombor dia menaik 10. Ya, jadi tertib menaik 10,000. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Kemudian kita tengok, last. Surat last. Ni last siapa yang dah ada nak makan nasi ke lapar kan. Okey, kita tengok yang ni. Pola nombor di bawah tidak lengkap. Okey, digit ribu tidak sama, nilainya berkurang 1,000. Dia bagi tahu ni. Yang lain semua sama. 1,000 yang tak sama. Yang ini 8. Yang ni 7. Yang ni semestinya apa? Jadi apa? Nombor apa? 6. Ini 86,275. Yang ni 85,000. Yang ni mesti 85,000.
4 kan? Lepas 5 4 kan? Okey, sorry 95 4 275. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Yang ikan ni? Boleh. Ikan tu Apa yang tak sama? Ratus yang tak sama. Betul tak? 15 betul. yang ni 5. Yang ni 6. Yang 7. Yang ni apa? 8. 807. Yang ni akan jadi apa? 907. Yang ni? Oh, misalnya dah. Ke? Hello. Okey. Okey. Last kali. Macam mana ni? Macam mana ni? Kalau ratus ni kita nak tambah 1. Macam mana? Macam ni kita nak buat? Macam ni kita nak buat yang ni? Yang ni macam mana? Kita tak, kalau kamu tak menguasai, kamu buat je lah. 15,907. Kamu tambahlah dengan 100. Kalau kita tak kuasai, kita buat je macam ni. Jadi sifar, yang ni 10, jadi 1, yang ni 6, 1. Oh, yang ikan akhir ni akan jadi 16,007. Bolehkah? Boleh. Okey. Yang ni, okey, tak apalah pola nombor ni, tak payahlah buat latihan ni. Okey? Okey, itu je topik yang untuk saya ngajar hari ini. Okey, anggaran ni Cikgu Albuza yang akan ajar. Okey, dia dah bagi kat kamu semalam slide presentation tu. Maknanya dia akan ajar kamu lah. Boleh? Boleh. Okey, untuk buku aktiviti. Cikgu, Ya, saya. Siapa lah baru masuk. yang bawah tu kena buat latihan ke? Tak perlu. Yang apa ni, yang pola nombor tu tak perlu. Okey? Pola nombor tu tak perlu. Baik. Kamu tengok buku aktiviti, kamu tengok nombor muka surat 8. Kamu dah boleh buat lah. Senang je kan? Muka surat 8. Minggu depan saya tak mau ajar topik baru lagi, pecahan. Minggu depan saya nak bincang dengan kamu bersama-sama latihan yang kita buat dalam buku M1 dan juga buku aktiviti. Boleh? Aktiviti dalam 9 ke? Ya, saya. Muka surat 7 tak payah buat ke? Kena. Kita buat, kamu buat muka surat sampai muka surat 8 dengan saya. Muka surat 9 kita buat sama-sama. Okey, Sampai 8. Boleh? Boleh ke tak boleh? Cikgu tunjuk sampai 8 lah. Boleh cikgu, boleh. Muka surat mana Buat tu? sampai muka surat 8. M1 jangan lupa. M1 buku teks muka surat 8 dan juga muka surat 10. Okey, minggu depan saya akan Google Meet juga dengan awak. Okey, walaupun saya pergi sekolah, tak apa, saya di sekolah saya Google Meet dengan awak. Saya nak kamu sediakan buku M1 dengan buku aktiviti saja beserta dengan pen berwarna merah. Tak ada pen, kamu ambil pensel warna berwarna merah. Kita akan semak bersama-sama. Yes, kita akan semak bersama-sama latihan saja yang kita buat. 8 hari bulan apabila kita bersemuka, kita akan belajar pecahan. Boleh? Boleh. Okey.
Yang mana baru masuk tu jangan lupa tulis nama kehadiran online supaya cikgu boleh cek kehadiran online kamu. Cikgu tengok senarai semak. Okey, boleh? Boleh. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Kamu tulis tak kehadiran kamu? Sekejap saya tak tengok pula kamu hadir kelas saya hari ni. Ya, saya. Ya. Ustaz 9 tu nanti kita buat sama-sama. Ya, muka surat 9 kita akan buat bersama-sama. Okey. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Hari ni kehadiran hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saja. Siapa yang nama tak tulis kat sini ni? Cikgu saya dah ada nama tadi. Ya. Ha.